kita tengok pada chapter 5. Chapter 5, basically apa yang kita ada adalah, apa yang kita perlu tahu untuk chapter 5 adalah macam mana kita nak draw graph. Okay, sebab daripada graph ni, kita akan tengok dia punya domain dan range. Okay, lepas tu kita juga akan belajar composite function. Dan kita juga akan belajar inverse function. Okay, inverse function. Dan selain daripada draw graph ni, daripada graph ni juga kita boleh tengok how to determine the function of the graph, one to one ataupun tak. Okay, lepas tu kita juga ada selain daripada macam mana nak kata, okay, kita ada graf-graf yang biasa kita tengok, linear, kuadratik, cubic, reciprocal, dan juga ada graf baru, log dan juga exponent. Okay, so basically itu apa yang kita akan belajar. Hari ni saya nak fokuskan kepada kita cari domain dan range dan juga one to one function. Saya tak nak go into detail macam mana nak lukis graf satu-satu, okay, sebab yang tu dah ada dalam lecture note dah ajar satu-satu. So tolong tengok video lecture note. Tapi kalau tak faham, boleh tanya saya macam mana nak lukis. Okay. Okay, so kita tengok pada question number 1. Saya terus kepada question number 1. If fx equals to 8x minus 1, find f2. So basically ini adalah soalan very simple question, yang soalan yang korang sepatutnya dah tahu pun daripada sekolah. Okay, function ni dah belajarkan dekat sekolah. Cuma kita ni je, kita tengok balik je. So we have fx equals to 8x minus 1. So if we have f2, maksudnya kita nak letak 2 tu dekat mana? Nak substitute 2 tu dekat mana? Dalam X. Yes, dalam X. So apa-apa nilai dekat sini tak kisahlah. Selalu yang kita jumpa adalah number. Tapi kadang-kadang dia bagi function pula dekat situ. Okay, so itu adalah untuk kita substitutekan dekat X. Okay, so 8 times 2 minus 1, so dapat 15. Okay, so simple je lah. Okay, that is question A. Question B, find the value of k if fk equals to 3. So again, we have fx equals to 8x minus 1. Tapi kita ada fk equals to 3. So macam tadi, k kita akan substitute ke dalam x. So we have 8k minus 1 equals to 3. Okay, tolong congakkan kat saya, k dapat berapa? Half. K dapat? Half. 1/2. Yes, 1/2. Okay, so untuk soalan A dan B, kena tahu apa yang kita perlu substitutekan dalam X. Okay, now question C. Find the possible values of X if fx squared equals to f2 minus x. So, we have, okay, ini saya tak salin dah lah. Okay, fx equals to 8x minus 1. Kita ada fx square. So, macam tadi, apa-apa yang dalam bracket tu, kita akan substitutekan ke dalam x. So, from fx square equals to f2 minus x. So, fx square, function kita jadi macam mana? 8x square minus 1. Okay, sebab kita kacau pada x square tu. Macam tu. Then, f2 minus x. 8, 2 minus x minus 1. Okay, so kita selesaikan. So 8x square minus 1 equals to 16 minus 8x minus 1. So rearrange, kita akan dapat x square. Oh, dia dah simplify terus ni. Okay, ni dia dah simplify x square plus x minus 2 equals to 0. Okay, so factorize x plus 2. X minus 1 equals to 0, then we'll get two values of x equals to negative 2 dan x equals to 1. Okay, so macam tu je. Yang penting sekali tahu macam mana nak substitute. Sebab kenapa kita tahu ini adalah benda paling basic dalam function. Dan bila kita substitute ni lah yang kita akan gunakan untuk buat composite nanti, untuk buat inverse nanti, semua benda ni. Okay. Now moving to question 2, sketch the given function, hence find the domain and range. Okay, so from question A, we have fx equals to 2x plus 5.
Then we have x greater equals to negative 2. Okay, 2x plus 5. Graf apa tu? Linear. Nah, yes, itu adalah graf linear, graf straight sahaja. So, macam biasa, axis jangan lupa y, x. So, selalunya graf linear kita cari dulu x-intercept, y-intercept. Tapi kalau dia dah bagi nilai x dekat sini, so kita boleh terus start pada x equals to negative 2. So, negative 2. So, kita akan start pada x equals to negative 2. Okay, so substitute negative 2 dalam function. Okay, so f negative 2 equals to 2 negative 2 plus 5. So dapat 1. So sini 1. So ini graf kita. Macam tu. Okay, tapi saya dah beritahu saya tak nak fokus kepada channel Lucas graph. Okay, sekarang kita nak tengok domain dan range. Okay, domain adalah value x daripada yang paling minimum, paling kiri kepada nilai x yang paling kanan, paling maksimum. Okay, so kita tengok x kita, okay, this is x kan, ni paksi x kan, so inilah nilai x. So kita akan tengok paling kiri, graf kita value dia ni, negative 2. Okay, paling maksimum x kita boleh jadi nilai apa? Infinity. Infinity. Yes, betul. Sebab x kita tengok pada graf kita tak semestinya stop pada sini sahaja. Dia boleh pergi sampai mana-mana, sampai hujung-hujung kan. Okay, kalau korang nak buat sampai muka surat sebelum ni pun boleh. So, dia punya domain adalah negative to infinity. Kita tengok pada nilai x. Okay, so start daripada sini sampailah mana-mana-mana. Okay, itu adalah domain. Range. Range adalah value y daripada paling bawah, okay, y yang paling kecil, y yang paling minimum, okay, kepada y yang paling maksimum. So, nilai y, graf kita, tengok pada graf tau, paling minimum, graf kita adalah, y kita adalah 1, okay. So, sini, ni minimum kita, sinilah, okay, 1. So, dia sampai mana? Sampai infinity. So, range from 1 to infinity. Okay, so soalan saya, ada tak cara yang mudah untuk kita tengok terus daripada soalan kita tahu itu adalah domain? Boleh tahu tak terus daripada soalan? X-axis domain. Maksud saya daripada soalan, boleh terus tengok tak domain itu apa? Range X yang dia bagi. Yes, betul. So this is our domain pun sebenarnya. Ni sebenarnya adalah domain. Okay, kan sama? X greater equals to negative 2. Okay, so that is question A. Now question B. So B we have fx equals to x square plus 2. Okay, so graf kuadratik senyum. Okay. Y, X. Lepas tu, kita perlu cari dia punya minimum. Yes, Ethan, ada apa nak tanya? Madam nak tanya A2, macam mana Madam determine yang range tu, aku confused sikit. Itu. Range adalah nilai Y kan? So, awak tengok daripada graf awak, graf merah tu. Okay. So, apa nilai Y yang paling rendah? This one kan? So, what is the value of Y? 1. Okay, ni Y kan? Sekejap, saya bulatkan. Okay, ini. Okay, so itu adalah nilai Y. So, Y yang paling rendah adalah 1. Lepas tu tengok pada graf, graf kita bukannya stop dekat sini. Graf kita boleh sambung lagi sampai mana-mana. So, itu sebab kita buat range dia 1 to infinity. Ini adalah value Y. Okay? Faham, Madam. Terima kasih. Okay. So B, we have fx equals to x square plus 2. X square kuadratik. So bila kita dapat kuadratik, ada dua cara untuk kita tentukan dia punya minimum maksimum. Satu menggunakan CTS, completing the square. Saya rasa dalam lecture note, dalam video lecture dia buat completing the square. So boleh tengok dekat situ. Ataupun kita boleh juga guna, kalau kita ada fx equals to ax square plus bx plus c. So nak tentukan dia punya minimum value, okay, x dia, gunakan formula negatif b over 2a.
So, daripada soalan kita ni, X kita negatif B. So, negatif B kita kosong over 2, 1. Ni saya tengok daripada sini Ni. So, soalan ni dia kata A equals to 1, B equals to 0, C equals to 2. So, masukkan terus. So, kita akan dapat X equals to 0. So, bila dah dapat X equals to 0, ini akan jadi kita punya minimum value. Okay, tapi bila kita ada X, mesti kita ada Y. So, substitute sub into Fx. So, Fx equals to 0 square plus 2. So, Fx kita akan dapat 2. So, kita terus dapat koordinat minimum point equals to 0, 2. Okay, dan kenapa kena ada minimum point? Sebab kita nak lukis graf kita. Kita tahu graf kita senyum ataupun masam. Okay, so x square plus 2 adalah graf senyum. So minimum point, kita nak tahu minimum point ni. So kita tandakan terus 0, 2. Okay, 2. Oh, dia lambat sikit keluar. Dia lagging sikit. Tak apalah. Okay, so daripada sini, domain. Domain apa domain? Domain adalah y-axis. So nilai yang paling kiri graf kita sampai nilai paling kanan graf kita. So apa domain dia? Negative infinity, infinity. Yes, negative infinity, infinity. Untuk kuadratik, always negative domain domain always negative infinity to infinity, melainkan kalau dia bagi syarat x greater equals to apa-apa, so itu akan jadi domain kita. Tapi kalau soalan tu dia tak bagi tahu interval x kita, x greater equal apa-apa ataupun x less than apa-apa, domain for quadratic akan sentiasa negative infinity to infinity. Okay, so now range. Range, nilai y yang paling bawah. So, paling bawah. Yes, pandai. So, paling bawah kita adalah 2. Sampai mana? Sampai infinity. So, mana dia? 2, infinity. 2 tu masuk ke tak? 2 tu close bracket ke open bracket? Close bracket. Yes, close bracket. Close bracket. Okay, so done for B. C. Okay, we have fx equals to, mana soalan saya tak nampak. Set x minus 2 minus 1. Okay, so ni graph set. Graph set, nak ingat dia, bentuk dia macam bentuk set macam tu. Macam, alamak tak nampak tangan saya pula kan. Okay, macam ni je. Macam ni. Okay, bentuk set kan. So dia macam tu. Oh, lambat keluar. Okay, tak apa. Okay, cuma bila kita nak lukis set, first kali kita kena tentukan bentuk dia dulu. Okay, so sekarang ni, ini kalau dah tengok lecture, seperti yang dah tahu. So positif, depan ni pun positif, so first quadrant. Okay, so betul graf kita. Lepas tu kita tengok dekat sini. X minus 2 equals to 0, X equals to 2. Lepas tu ambil 2, 1. Okay, koordinat 2, negative 1. Kita tandakan pada kita punya graf. Okay, so 2, negative, ni 2, 2. 2, negative 1. Lebih kurang dekat sini. Okay, lepas tu lukislah kita punya graf kita tu. So dia akan jadi macam tu. Okay, so nak lukis graf set, tentukan dia bentuk ikut kuadran mana, positif, negatif. Lepas tu tentukan kita nak start dari mana berdasarkan point yang kita ada. Okay, domain. What is domain? Domain nilai x yang paling kecil, nilai x yang paling hujung, paling minimum daripada graf. 2, yes, thank you. 2. Range, range pula. 2 tu infinity, ataupun sebenarnya domain kita boleh terus ambil daripada sini, dalam set. So, kita tahu untuk graf set, dalam set tu mesti positif kan? So, kita boleh buat macam ni. X minus 2 greater equal 0. So, X greater equal 2. Kan benda yang sama? Okay, so domain untuk set, ambil dalam set. Okay, range. Range, kita boleh ambil daripada sini, yang kat belakang ni, range. Okay, so kita ada negative 1. So, tengok graf kita buat daripada negative 1. So, negative 1 to infinity. Terus ambil daripada soalan je.
infinity. Okay, sorry lah saya nyemak-nyemak guys sebab ruang dia kecil. So tak apalah Okay, now moving to question D. We have fx equals to modulus x plus 1 plus 3. Okay, graph modulus graph modulus bentuk dia bentuk V. Macam tu. Ni Y, ni X. So, kita akan dapat graf bentuk V. Cuma, kita kena tentukan dulu dia punya, kita panggil dia vertices ataupun bucu dia tu dekat mana. So, bucu ni this one yang tajam tu. Kita kena tahu tajam tu dekat mana. Kita akan tengok daripada sini. So, x plus 1 equals to 0, x equals to negative 1. So, dapat negative 1, 3. So, itu akan jadi dia punya bucu dia. Okay. So, lukis. Tandakan negative 1. So, negative 1, 3. So, lebih kurang dekat sini. Okay, ni bucu dia. Lepas tu, kita tengok. Kita tahu bentuk modulus tu graf V. So, tariklah V daripada situ. Macam tu. Okay. So, tu saya kena betulkan sikit lah dia punya graf dia. Tapi lebih kurang macam tu lah. Sekejap saya bagi cantik sikit. Tapi graf dia bentuk V. Korang jangan padam, korang salin je. Saya sebab saya nak bagi nampak dia punya tu. Okay, kita buat situ So V. Okay, so this is negative 1, this is 3. Okay, so domain. Tengok domain. From domain nilai X daripada paling kiri ke paling kanan. Apa dia? Infinity, negative infinity. Yes, negative infinity to infinity. Thank you Adi Bahani. Okay, so ataupun kita boleh tulis sebagai any real number. Semua nombor yang wujud dalam dunia ni boleh jadi dia punya domain. Okay, now range. Range nilai Y. Tolong beritahu saya. Paling bawah, graf kita tengok pada graf yang warna merah tu. Paling bawah dia, Y dia apa? 3. Yes, 3 tu paling atas. Ada had tak? Ada limit dia tak? Infinity. Okay, soalan saya. 3 close ke open? Close. Okay, dah nampak dah rupa. Okay, very good. Now question E. Okay, apa function dia? Okay, fx equals to 3 over x minus 1. Ini adalah graf reciprocal. Okay, so untuk graf reciprocal, kita perlu ada dalam bentuk macam ni. Fx equals to 1 over x minus a plus b. Sebab untuk graf reciprocal, kita ada asymptote. Asymptote tu apa? Asymptote tu dia macam satu line ataupun saya suka panggil dia sebagai satu pagar. Dia macam pagar elektrik tau. Graf kita boleh dekat dengan pagar elektrik tu dengan asymptote. Tapi graf kita tak boleh sentuh asymptote. Tak boleh kena asymptote. Okay, dia cuma boleh lalu tepi je, sipi-sipi je. So itu adalah asymptote. So we have two asymptote, vertical asymptote dan horizontal asymptote. So macam mana nak tahu vertical asymptote? Kita tengok dekat bawah. Okay, first kali vertical asymptote kita akan tengok daripada denominator. So vertical asymptote x minus a equals to 0, x equals to a. So ini adalah vertical asymptote. Then b ni akan jadi kita punya horizontal asymptote, y equals to b. Macam tu. Okay, so dah kira asymptote nak buat apa? Okay, jom kita tengok soalan terus. Okay, so we have fx equals to 3 over x minus 1. Okay, tapi tadi saya kata kena ada dalam bentuk 1 over x minus a plus b kan? So kita tambah je lah plus b dekat sini. Plus 0. Tak ada benda pun. Okay, 3 dekat atas ni tak ada apa-apa pun. Itu just nak tahu dia punya bentuk kita punya graf nanti. Maksudnya bentuk dia makin dia kurus ke, dia gemuk ke, gitu. Okay, ataupun nanti dia akan mempengaruhi kita punya x-intercept, y-intercept je lah, value-value. Okay, kita akan cari dia punya horizontal asymptote, vertical asymptote. Okay, bagi tahu saya vertical asymptote dapat berapa? X equals to? 1. 1. Okay, horizontal asymptote dapat berapa? 0. Y equals to 0. Okay, so tandakan dulu semua asymptote. So x equals to 1 somewhere here. Okay,
and y equals to 0 dekat sini. Tanda. Okay, nampak kan warna hijau tu kan? Lepas tu, bila kita nak lukis graf reciprocal, bentuk dia macam ni. Basic shape dia macam ni, macam ni, macam ni. Kalau X ini dekat bawah ni positif. Tapi kalau negatif, okay, graf dia akan ambil bentuk kuadran second quadrant dan fourth quadrant. Okay, so sekarang kalau kita tengok balik pada soalan, kita ada 3 over X minus 1. So X minus 1 tu positif kan pada X. So first quadrant dan third quadrant. Okay, so kita akan lukis je bentuk tu pada first quadrant dan third quadrant. Tapi first quadrant dengan third quadrant kita tak tengok pada y axis dan x axis. Kita akan tengok pada kita punya asymptote. So asymptote tu akan jadi axis baru kita. Alamak, saya tukar warna Okay, kita ambil warna merah. So jadi macam tu. Jadi macam tu. Terkena. Sekejap. Jauh sikit. Macam tu. Okay, macam tu. Okay, so dah siap lah graf kita. Okay, yang penting sekali untuk graf reciprocal, tentukan dia punya vertical asymptote daripada denominator, horizontal asymptote dekat tepi. Lepas tu, lukis, ikut bentuk. Dah siap. Okay, dan kalau boleh zoom, dekat sini dia memang takkan kena tau. Okay, sebab asymptote kita tu dah jadi pagar elektrik. Okay, so domain. Okay, ni saya padam Domain untuk reciprocal senang je. Domain, okay, domain tadi kan kita cakap domain adalah nilai X paling kiri ke paling kanan. So kita tengok daripada graf, nilai X yang paling kiri adalah negative infinity. Okay, tengok graf kita. Graf kita daripada negative infinity. Tapi dia stop sampai kita punya asymptote ni, 1. So dia negative infinity 1. 1 adalah open bracket sebab kita tak boleh kena dekat 1. Graf kita tak boleh kena dekat 1. Okay, so dia lompat dia lompat pagar tu 1 infinity. Macam tu. Okay. Dia berhenti dekat asymptote, lepas tu dia sambung balik sini. Nampak? Gitu. Itu untuk domain. Range. Kita akan tengok daripada paling bawah. Saya guna warna purple lah. Okay, paling bawah graf kita adalah negative infinity. Lepas tu dia stop sampai 0. Lepas tu sampai y equals to 0, dia sambung balik jalan. Sampai infinity. So 0, infinity. So sebenarnya untuk domain, terus ambil negative infinity sampai vertical asymptote. Ni pun sama. Untuk range, kita akan ambil negative infinity sampai horizontal asymptote. Lepas tu sambung balik horizontal asymptote ke infinity. Okay, dah. Okay, question number 2 yang paling penting sekali, tahu macam mana nak kira domain dan range. Cari. Okay, boleh teruskan? Boleh, madam. Okay. Saya dah penat ni aja. Okay, so question 3 pula. Question 3 ni, dia tak suruh sketch graph. Okay, tapi nak sketch graph pun boleh. Dan sebenarnya, cari domain dan range daripada graph lah yang paling senang. Dengan syarat korang buat graph dengan betul lah. Okay, so cuma question 3 ni kita nak cuba tengok domain dan range tanpa lukis graph. Okay, so kita start dengan A. So we have A, fx equals to e to the power of 2x minus 1. Okay, so yang ini cuba tengok nota. Okay, sekejap tengok soalan. Untuk page 23 ni, ini adalah domain dan range. Cara cari domain dan range tanpa perlu domain lah. Ini domain, dia fokus kepada domain. Okay, domain tanpa perlu lukis graph. Okay, so tengok pada eksponen. Tadi soalan kita adalah e to x minus 1 kan. Okay, so dia bagi tahu eksponen domain dia adalah any real number. Okay, so terus je lah tulis soalan tadi. Mana tadi terlajak dah. Sorry. Hilang dah. Mana dia? Okay, so domain untuk A adalah any real number ataupun apa-apa je nilai X tu kita boleh masukkan dalam X. Apa-apa nilai, apa-apa nombor pun kita boleh masukkan dalam X.
Okay, dan sebenarnya cara untuk kira dia, cara untuk cari dia, kita ambil X tu, okay, apa-apa X kan. Okay, contohnya function kita tengok. Kalau kita substitute X positif, boleh tak ada nilai? Boleh kan? Apa-apa je. So boleh substitute negatif tak? Boleh. Boleh substitute zero tak? Maksudnya ada nilai tak? Ataupun kita tekan calculator tu, dia tak keluar make error. So maksudnya valid lah. So domain adalah real number. Okay, range pula. Range kita akan tengok pada belakang ni. Okay, untuk apa tu? Untuk exponential function, range dia kita akan tengok dekat belakang. So, range dia adalah -1, infinity. Okay, cuma kenapa dia apa nak kata? Kenapa dia open bracket nanti kena tengok balik pada graf lah. Okay, ini kena tengok balik pada graf Saya tak nak sentuh lagi graf eksponen. Okay, B. B, kita ada fx equals to ln 3x minus 2. Okay, ni pun sama juga ada dekat page tadi 23 ataupun cara paling senang untuk cari domain. Okay, kita tengok dekat sini. Sini. Okay, so domain kita ambil 3x minus 2 greater than 0. Kenapa greater than 0? Sebab ln, nilai ln kita tak boleh ada negatif. Ln negatif kita tekan nanti akan jadi make error. Ln kosong pun tak boleh. So kita akan start dengan positif lah. So bila positif dia mesti greater than 0. So 3x minus 2 greater than 0. So kita akan dapat x greater than 2 over 3. So domain kita 2 over 3 infinity. Okay, range pula. Range untuk ln, tak kisahlah ln tu bentuk macam mana pun, akan sentiasa negatif infinity, infinity. Kira macam default dia lah. Ni macam default dia. Ini pun default dia. Gitu. Melainkan kalau dia ada bagi syarat-syarat tertentu, baru kita tengok balik. Okay. C. Fx equals to 3 to the power of x. Okay, soalan saya, fx equals to 3 to the power of x, ini function apa ya? Function apa tu? Exponential function juga, betul. Thank you Adi Bahani. Okay, dia macam ni. Dia tak semestinya ada e kita panggil dia exponent. Okay, as long as kita ada power x, itu kita panggil dia sebagai exponential function. Exponential function. So bila exponential function, kita akan tengok macam kita buat dekat A. Okay, so untuk exponential function, domain dia adalah negative infinity to infinity. Ini default dia. Range dia, macam kita buat tadi, kita akan tengok dekat belakang dia. So belakang dia tak ada tambah apa-apa. So 0 lah. So range dia adalah 0 infinity. Okay, so dah siap. Soalan D dan E, itu memang saya tak nak tunjuk lagi, itu kena tunjuk daripada graf. Okay, so nanti korang cuba buat dulu untuk lattice graph, nanti kita akan tengok balik lah hari Jumaat nanti. Okay, okay. Okay, last example, question number 4. Okay, show whether the following function are one-to-one or not. Okay, apa maksud one-to-one? One-to-one tu apa? One-to-one function. Ada satu je. Ada satu je apa? Adi Bahani ada satu je apa? Satu aja saya image. Satu. Betul tu. Okay. Satu objek satu image. Maksudnya kita substitute x ke dalam function kita, hasil dia pun kita akan dapat satu je y ataupun satu input, satu output. Okay. So itu adalah one to one. Ada dua cara untuk buktikan one to one. Satu menggunakan algebraic method. Algebraic method tu yang mana fx1 equals to fx2, then kita pusing-pusing sampai dapat x1 equals to x2. Satu lagi cara adalah menggunakan apa? One to one. Buktikan one to one, satu lagi cara. Line test. Yes, horizontal. Horizontal line test. Thank you Adi Bahani. Okay, so
Untuk soalan ni, kita gunakan algebraic method. Okay, so macam ni kita nak buat. Tengok pada soalan fx equals to 3x plus 2. So apa yang kita akan buat, kita akan sediakan dia punya template dia punya acuan dia. Kita akan gunakan fx1 equals to fx2. Kita akan start dengan fx1 equals to fx2. Maksudnya, kita akan substitute x1 ke dalam function, kita substitute x2 ke dalam function dan kita samakan dia. Kita equatekan dia. So, 3x1 plus 2 equals to 3x2 plus 2. So, plus 2 ni boleh bawa ke sana. Jadi negatif 2. So, matikan dengan 2. So, settle. So, jadi 3x1 equals to 3x2. x1 equals to x2. Okay. So, maksudnya dekat sini, kalau kita masukkan, kita tukar warna lain lah pula. Okay, biru. Kalau kita masukkan x1, kita samakan dengan x2. Kita pusing-pusing-pusing sampai dapat x1 equals to x2. So, kita boleh terus concludekan fx is 1 to 1 function. Okay, itu cara malas tulis. Korang tulislah penuh-penuh 1 to 1. Okay, so itulah cara dia. Okay, so question B pula. Dia buat cara panjang. Okay, question B. Gx equals to x square plus 4x plus 1. Okay, x any real number. So, cara paling mudah, bukanlah mudah, tak juga. Paling senang untuk compare, kita akan buat CTS dia. Kita akan completing the square kan dia, penyempurnaan kuasa 2. Siapa yang tak ingat nanti boleh PM saya balik lah, PM kat tepi . Okay, so formula dia adalah x plus 4 over 2 square minus 4 over 2 square plus 1. So akan dapat x plus 2 square minus, betul tak? Betul. 4 over negatif 4 tambah 1 kan? Okay, betul. Okay. Okay. So, sekarang ni macam tadi kita akan buat gx1 equals to gx2. So, masukkan je lah. x1 plus 2 square minus 3 equals to x2 plus 2 square minus 3. Okay? Nampak kan? Kita tukar dekat sini. So, dari sini x1, sini x1. Kalau sini x2, sini x2. Okay. So, negatif 3 settle. X1 plus 2 square equals to X2 plus 2 square. So sekarang ni aim kita untuk hilangkan set tu. Dah terbagi jawapan pula. Kita nak hilangkan square. So bila kita nak hilangkan square, kita akan bawa pindah ke sana jadi set. Okay, tapi kita kena tahu. Bila kita pindahkan square jadi set, dia mesti ada plus minus 2 square. Okay. Ni kita pindah square ni, dia jadi plus minus set. Okay, so ni saya sambung dekat atas . So apa yang kita akan dapat adalah x1 plus 2 equals to positive x2 plus 2 ataupun satu lagi x1 plus 2 equals to negative x2 plus 2. Okay, sebab kenapa hilanglah set dengan square hilang tapi positif negatif tak hilang. Itu sebab kita dapat satu untuk positif, satu untuk negatif. Sorry, negatif tu saya tak buat bracket pula. Okay, negatif. Okay. So, untuk sebelah sini kita boleh selesaikan. Kita akan dapat x1 plus x2 equals to x2 plus 2. So, x1 equals to x2. Okay. Ini dapat seperti syarat. Tapi bila kita buat yang bahagian negatif, kita akan dapat x1 plus 2 equals to negative x2 minus 2. So kita akan dapat x1 equals to negative x2 minus 4. So yang ini tak dapat, x1 dengan sama dengan x2 tu tak dapat. So bila tak dapat, kita boleh concludekan gx not 1 to 1. Macam tu. Okay. Cuma kalau perasan dalam lecture note ada dua contoh macam ni. Satu one to one. Kuadratik dia memang takkan one to one. Okay, sebab kuadratik kalau kita lukis, contoh yang kita lukis, kita buat horizontal line test, dia akan intersect pada dua kan. So bukan one to one. Tapi kuadratik boleh jadi one to one kalau
Okay, ni kuadratik tadi. Kalau kita ambil kuadratik tu separuh je. Sekejap. Okay, contoh kita ambil separuh je. Itu boleh jadi one to one. Okay, mungkin dia bagi syarat x greater equals to 0 ke apa benda. So kalau ada syarat macam ni, so kuadratik boleh jadi one to one. Okay. So settle untuk question B. Now moving to question C. Ya, kita bersihkan sikit. So question C, dia bagi apa? Hx equals to set x minus 2, x greater equals to 2. Okay, so macam tadi lah. Hx1 equals to hx2. Ni pun sama je macam lecture note. So set x1 minus 2 equals to set x2 minus 2. So nak hilangkan set, bawa ke sana jadi square root. Okay, ataupun boleh je square both side lagi senang. Saya suka square both side. Square both side. So that yang tinggal adalah x1 minus 2 equals to x2 minus 2. So x1 equals to x2. One to one ke tak? One to one. One to one. Masih lagi bersama saya ke semua orang? Yeah. Okay. So last one, question D. Mx equals to modulus x plus 3. Okay. So untuk modulus, okay, kalau kita fikirkan, ingat lagi tak? Tadi saya bagi tahu modulus graf dia bentuk apa tadi? Bentuk macam mana? V. V, yes. Yes, bentuk V kan. Ada tadi kita buat dekat atas tu. So kalau ikutkan graf ni, bentuk dia adalah macam ni. Okay. Menggunakan horizontal line test, ini bukan one to one. Sebab kita intersect at 2 point. So kita nak cuba buktikan menggunakan algebraic method, Mx ini bukan one to one. So macam tadi, macam biasalah. Mx1 equals to Mx2. So substitute lah. X1 plus 3 equals to X2 plus 3. Okay, lepas tu kita akan menggunakan definition modulus yang kita dah belajar daripada chapter 2. Okay. Modulus X equals to set X square. Okay, ni tengok balik chapter 2. So kita akan tukar X1 plus 3 tu kepada X1 plus 3 set square equals to X2 plus 3 set square. Okay. So kita akan pindahkan ini, set ini ke sebelah sana supaya dia jadi square. So X1 plus 3 square equals to X2 plus 3 square set square. Okay, square ni datang dari mana? Yang kita dah pindahkan set daripada kiri. Set daripada left hand side kita pindah ke right hand side, dia jadi square. So kita boleh potong square dan set. So yang tinggal adalah X1 plus 3 square equals to X2 plus 3 square. Okay, so nak hilangkan square, pindahkan ke sebelah sana jadi square root X1 plus 3 square. X1 plus 3 equals to set X2 plus 3 square. Tapi bila pindahkan square, dia akan ada plus minus. So kita akan dapat X1 plus 3 equals to plus minus X2 plus 3. So buat macam tadi balik lah. Kita akan pecahkan kepada satu positif, satu lagi negatif. 3 equals to negatif X2 plus 3. So yang ini dapat X1 equals to X2. Tapi yang ini tak dapat. Kita dapat X1 equals to negative X2 minus 6. Okay. So, yang ini satisfied. Tapi yang ini tak satisfied. So, boleh terus concludekan Mx not one to one. Okay.